fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info hangat, info padu disediakan di dalam channel ini. Terkini, satu perkongsian daripada Syahabuddin Husin ataupun Syahabuddin.com yang pasti mengejutkan ramai. Wahai Perdana Menteri yang baik hati, lantiklah Syed Abu Husin jadi menteri. Wow, Syed Abu Husin iaitu salah satu MP daripada Bersatu yang sudah menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Yang juga pernah menyatakan terdapat 10 lagi ahli parlimen daripada Bersatu akan menyatakan sokongan terhadap pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah dengan tajuk daripada ulasan Syahabuddin Husin ini mampu menjadi kenyataan? Kita nantikan saja. Berita sepenuhnya, daripada 6 MP Bersatu yang tidak setia kepada parti, lalu mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Husin, Syed Abdul Faisal adalah yang paling menonjol sekali berbanding lain-lain. Walhal, beliau bukanlah yang pertama sekali daripada segi keberanian untuk mengalih sokongan meninggalkan kubang lama kepada kubang baru, kerajaan perpaduan. Yang pertama berani mengumumkan sokongan kepada Anwar ialah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar. Kemudian diikuti Suhaili Abdul Rahman Labuan, seterusnya Zahari Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang. Selepas itu barulah Syed Abu Husin, yang keenam ialah Zulkaf Peri. Artinya Syed Abu Husin hanyalah di kedudukan yang kelima berani mengalih sokongan. Tetapi di antara semua yang lain, beliaulah yang dilihat selalu berada di depan ketika rakan yang berlima itu barangkali hanya sibuk menjaga kawasan bersama dana peruntukan yang baru. Bukan saja di acara-acara yang dihadiri Perdana Menteri, wajahnya selalu kelihatan. Bahkan Syed Abu Husin juga sudah di depan, meninggalkan 5 rakannya yang lain yang mengalih sokongan itu daripada segi beroleh jawatan. Beliau kini adalah pengerusi jawatan kuasa, menangani harga makanan dan kos sara hidup, sebuah jawatan kuasa yang berada di bawah Majlis Tindakan Sara Hidup Negara atau NACCOL. Tak tahulah sama ada jawatan tersebut ada gaji dan allowance, tetapi nampaknya beliau semacam ada kuasa yang boleh dikira hebat juga. Selain sebelum ini mengumumkan akan membantu kerajaan mengurangkan beban kehidupan dengan cara memperbanyakkan lagi pesta jualan murah barangan keperluan harian di seluruh negara, 2-3 hari lalu Syed Abu Husin juga mengumumkan pengeluaran kampit beras baru yang dikenali beras putih Malaysia Madani. Beliau turut mengumumkan harga sekampit bagi 10 kg ialah RM30. Hebat juga rupanya jadi pengerusi jawatan kuasa menangani harga makanan dan kos sara hidup ini, sampai boleh umum harga beras. Sedangkan kelazimannya itu adalah bidang kerja Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang menterinya kini adalah Muhammad Sabu. Dalam artikel ini lagi, ataupun perkongsian daripada Syahabuddin, ada pula yang berkata, apakah ketiadaan beras di pasaran sebelum ini disebabkan strategi ingin mewujudkan kampit baru yang dijenamakan sebagai beras putih Malaysia Madani. Katanya, mesyuarat NACCOL ataupun NACCOL yang dipengerusikannya akan diadakan lebih awal pada minggu depan bagi membuat keputusan berkenaan. Pelik nih, walaupun Anwar sendiri mengumumkan penetapan harga beras hanya akan diumumkan minggu depan, namun beras putih Malaysia Madani bungkusan 10 kg telah pun dijual pada harga RM30 di program jualan termurah Madani di Bandar Perda. Macam mana harga sebenar belum dimuktamadkan sebelum dimuktamad, tapi harga yang diumum oleh Syed Abu Husin sudah pun digunakan pakai. Apapun inilah kelebihan Syed Abu Husin yang bukan saja tiada pada rakan-rakannya yang berlima itu. Sekadar rekod tambahan, Syed Abu Husin menang PRU 14 atas tiket BN, kemudian melompat menyertai Bersatu lalu bertanding atas tiket PN pada PRU 15. Pada PRU 16 tidak mustahil beliau akan mempertahankan sekali lagi kerusi MP Gantang, kali ini atas tiket PH pula.
Sudah 2 kali melompat, kalau ada jawatan menteri barangkali lebih mudah untuk beliau menang bagi kali ketiga atas tiket parti yang berbeza jika bertanding sekali lagi di Bukit Kantang. Untuk itu, sebelum tamat PRU15, ada baiknya juga jika Anwar yang terkenal dengan baik hati dan bersifat pemaaf tahap dewa dapat menjadikan Syed Abu Hussein sebagai Menteri Pertanian. Ahli politik yang ada warna-warni sebegini tidak ramai dalam negara kita. Apatah lagi dengan kebanyakan parti sudah mulai mengetatkan peraturan masing-masing. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, duka cita, satu lagi keputusan mengejutkan, di mana bicara saman fitnah Dr. Mahathir dan Zahid Hamidi, Presiden UMNO, tangguh pada 19 Julai. Nah, di dalam penangguhan ini rupanya kejadian sebenarnya adalah disebabkan Mahkamah Tinggi diberitahu bahwa Tun Mahathir ataupun bekas Perdana Menteri kini dirawat di IJN. Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa Zahid Hamidi memfitnah beliau ketika mesyuarat bahagian UMNO di Kelana Jaya pada 30 Julai 2017. Nah, tuan-tuan dan puan, dalam artikel daripada FMT, perbicaraan saman fitnah Dr. Mahathir Mohamad terhadap Zahid Hamidi berhubung panggilan nama Kuti yang dijadwal hari ini ditangguhkan selepas bekas Perdana Menteri itu dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN untuk mendapatkan rawatan. Peguam Mahathir, Mayor Nur Haidir Suhaimi, memaklumkan kepada Pesuruhjaya Kehakiman Gan Techiong bahwa IJN menghantar surat kepada mahkamah bagi memberitahu anak guamnya tidak sihat untuk menghadiri perbicaraan. Beliau cuti, sakit hingga Sabtu ini. Kami memohon tarik perbicaraan baru ditetapkan, kata Mayor. Mahathir, 98 tahun, mendapat rawatan di IJN pada 26 Januari lalu. Pada bulan lalu, Gan menetapkan perbicaraan selama 4 hari, bermula hari ini. Dalam prosiding, Gan berharap tarik baru perbicaraan dapat ditetapkan seawal mungkin. Peguam Zahid Syahrul Fuzli mencadangkan perbicaraan bermula pada Oktober, tetapi Gan mahu perbicaraan lebih awal. Kita boleh lapangkan kes lain untuk perbicaraan ini. Mahathir mungkin plaintiff paling tua di mahkamah. Beliau kemudiannya menetapkan tarik 19 Julai ini untuk Mahathir memberi keterangan sebagai saksi. Tarik lain adalah 26 hingga 27 Ogos dan 29 hingga 30 Oktober. Mayor berkata, anak lelaki Mahathir mukris antara saksi yang akan dipanggil sebelum plaintiff menutup kes. Syahrul berkata, Zahid dan beberapa saksi lain yang identitinya tidak didedahkan di mahkamah akan dipanggil defendant. Dalam pernyataan tuntutannya, Mahathir mendakwa Zahid memfitnahnya ketika mesyuarat bahagian UMNO di Kelana Jaya pada 30 Julai 2017. Mahathir mendakwa kenyataan itu bertujuan membayangkan beliau bukan dilahirkan Melayu atau Islam, dan nama asal didakwa sebagai Mahathir, anak lelaki Iskandar Kuti. Dalam pernyataan pembelaannya, Zahid berkata, nama Mahathir, anak lelaki Iskandar Kuti, itu merujuk kepada seorang individu berdasarkan maklumat dari salinan lama satu kad pengenalan. Nah, di dalam artikel yang lain juga berkongsi bahwa Tun Mahathir terima rawatan di IJN, perbicaraan kes fitnah ditangguh. Mungkin ada yang bertanya, adakah Tun Mahathir larikan diri? Adakah Mahathir takut bersalah? Tetapi jawabannya tidak. Disahkan dalam artikel, Tun Mahathir terima rawatan di IJN, perbicaraan kes fitnah ditangguh. Apapun kita berdoa supaya Mahathir baik-baik saja dan supaya perjalanan perbicaraan kes fitnah ini dapat diteruskan. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?
Adakah di sini Zahid Hamidi yang akan terciduk ataupun Mahathir yang akan terciduk? Nah, siapapun juga bersalah, sudah pasti akan dikenakan tindakan undang-undang. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.